ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 9, baris yang ke-5, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 9, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula makna iradah itu, iaitu makna iradah, sifat yang ke-8, sifat yang menghasilkan dengan dia, sifat yang menghasilkan dengan dia, dengan sifat tertentu mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Tertentu mungkin ini perkara yang harus ada, harus tiada, selain daripada perkara yang wajib dan selain daripada perkara mustahil. Tertentu ni dengan setengah barang yang harus baginya, bagi mungkin. Bermula makna iradah itu, ini sifat yang ke-8, iaitu makna iradah, sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang menghasilkan dengan sifat tertentu mumkinun. Tertentu ni dengan setengah barang yang harus baginya, bagi mumkinun. Sebagaimana kudrah, begitu juga iradah, dia bertakluk dengan perkara yang mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Adapun perkara yang wajib, zat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata Allah yang menentukan bahawa Allah bersifat dengan hayat, tidak. Allah yang menentukan bahawa Allah bersifat dengan samak dan basar, tidak. Perkara yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua tak ada. Adakah iradah yang menentukan anak Allah? Tak ada. Adakah iradah yang menentukan isteri Allah? Tak ada. Adakah iradah yang menentukan sekutu bagi Allah? Tak ada. Tidak berkait. Itu perkara yang memang mustahil nak ada. Anak Allah mustahil nak ada. Isteri Allah mustahil nak ada. Sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua mustahil nak ada. Maka tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkait dengan kudrah dan iradah perkara mumkinun, yakni perkara jaiz, perkara yang harus ada, harus tiada. Inilah makhluk, inilah mumkinun. Jadi kudrah iradah hanya berkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan ada ke, Allah menentukan tiada ke, Allah menentukan gerak ke, Allah menentukan diam ke. Ini perkara yang harus dipanggil mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Hak ni yang berkait dengan kudrah dan iradah. Kemudian terdahulunya kudrah. Kudrah ni menjadikan
dan mengadakan dan meniadakan atas barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jadi kudrah mengada meniadakan akan perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah yang terdahulunya. Makna kudrah mengada meniada muwafaqah iradah Allah. Apa makna muwafaqah? Bertepatan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki ada, Allah mengadakan kudrah. Allah menentukan tiada iradah, Allah meniadakan kudrah. Itu gitu. Jadi bahagian kudrah mengada meniadakan muwafaqah iradah Allah. Iradah menentukan gerak, Allah menggerakkan, itu kudrah. Iradah menentukan diam, maka kudrah mendiamkan. Iradah menentukan hati kita akan memilih, maka ketika hati kita memilih, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Iradah menentukan kita akan gerak diam untuk berusaha, maka gerak diam untuk berusaha seorang hamba adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi bahagian kudrah mengada meniada akan perkara yang ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi bicara bab ta'alluq kudrah, pergi kepada qadar, rukun iman yang ke-6, mengada meniadakan sebagaimana barang yang diqadakkan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Semua yang berlaku ni, itu bahagian kudrah. Sekarang nak pergi pada iradah. Iradah ni menentukan mungkinun. Menentu ni dengan setengah barang yang harus baginya. Kita dengar tu mungkin kata macam payah. Apa makna setengah? Sebab iradah tidak menentukan. Sekarang macam sebut minggu lepas, dalam kitab ni kudrah yang menghasilkan, mengada meniada. Iradah ni pula yang menghasilkan, menentu. Ini isnad majazi, sebut dah minggu lepas. Sandar kepada kudrah yang mengada meniada, sandar kepada iradah yang menentu, sandar kepada ilmu yang mengetahui. Itu hanya isnad majazi, letak sementara kepada sifat. Yang hakikinya bukan kudrah yang mengadakan, bukan iradah yang menentukan, bukan ilmu yang mengetahui. Yang mengadakan Allah, zat yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrah. Allah, zat yang wajib ada, yang menentukan. Allah yang bersifat dengan iradah, bukan iradah yang menentukan. Itu hakiki dia. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengetahui. Tuhan mana yang mengetahui? Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Tiba-tiba kudrah yang mengadakan, iradah yang menentukan. Itu sifat yang mengada, yang menentukan Tuhan, bukan sifat yang ada di Tuhan. Tapi letak pada sifat kudrah yang mengadakan, letak pada sifat iradah yang menentukan, majazi, letak sementara, bukan hakiki. Kalau berpegang semata-mata sifat itulah, semata-mata sifat kudrah itulah yang mengadakan, salah pegangan tu, tak betul sangat tu. Sebab yang mengadakan adalah Tuhan. Allah asma, nama bagi Tuhan. Tuhan mana yang mengadakan? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Gitu. Tuhan yang menentukan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan yang mengetahui segala-gala perkara. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat. Tuhan mana yang mendengar dan melihat? Tuhan yang bersifat dengan sama' dan basar. Itu hakiki.
Kalau sandar kepada kudrah mengada, sandar pada iradah menentu, dia panggil isnad majazi. Sandar sementara kepada sifat, hakikinya bukan sifat. Sebaliknya Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan itulah yang mengada, yang menentu, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Dia gitu. Isnad majazi itu sebagaimana cakapan harian kita itulah. Itu semuanya isnad majazi. Hanya sandar pada asbab zahir. Sebab apa? Sebab al-lughah tu benar ala zahir. Mana sandar pada zahir. Zahirnya macam mana? Apabila makan jadi kenyang, zahir dia gitu. Apabila minum jadi hilang dahaga, tu zahir dia gitu. Bila hujan jadi sejuk, zahir dia gitu. Maka kita pun sandar. Makan kenyang, minum air hilang dahaga, turun hujan sejuk pagi ni. Pada ni turun hujan sejuk. Hujan ke yang menjadikan sejuk? Tidak. Itu perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan kita sejuk. Dan tadi cakap hujan, lepas masuk dalam pula Allah kipah sejuk. Kipah pula yang menyejukkan. Walahal Allah yang menjadikan sejuk, bukan kipah. Tu sandar pada hujan jadi sejuk, sandar kepada kipah jadi sejuk. Itu panggil isnad majazi. Sandar pada asbab zahir. Hakiki pegangan Pak Tuhan belaka pada ni. Jadi sandar pada asbab tu salah ke tak? Tak salah tu. Sebelum lepas lah ayat Quran pun sandar pada asbab, hadis Nabi pun sandar pada asbab. Kalau kita ngaji kitab pekoh kok, tak ada kodok-kodok langsung kitab pekohnya. Sesuatu yang merubahkan warna air, padahal tidak. Sifat air berubah Allah buat. Bukan teh, bukan milu, bukan tanah, bukan buah ataupun daun kayu yang jatuh ke dalam telaga yang menyebabkan air telaga berubah. Bukan kerana buah, bukan kerana daun kayu. Air telaga tu jadi berubah kerana perbuatan Allah. Tapi kita pekak tak ada sebut perbuatan Allah. Berubah dengan benda najis, maka air tu jadi air mutanajis. Bukan najis yang merubahkan sifat air Allah. Air musyammas, air dipanaskan dengan kepanasan matahari. Bukan kepanasan matahari yang memanaskan air. Yang makruh digunakan untuk berwudu, air musyammas. Air musyammas tu mana apa? Air yang dipanaskan oleh matahari. Tu air musyammas. Air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Nama dah air musyammas. Syamsun tu matahari kan. Musyammas ni air yang dipanaskan oleh matahari. Nama air tu. Ada tak kodok-kodak? Tak ada kodok-kodak. Matahari lah situnya. Ada ni. Kalau berpegang sungguh-sungguh, matahari yang memanaskan air yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah tu kafir ijma' ulama tu. Apa tu kita pekoh musyammah itu isnad majazi. Macam kita bicara minggu lepas tu, pakaian yang menutupi aurah. Hak di musuh 36 tu hak kafir tu. Berpegang semata-mata zat pakaian, diri pakaian itulah yang menutupi aurah, syarat untuk sah sembahyang kita. Tertutup aurah kita adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan pakaian. Tapi kita pekoh memang sebut pakaian yang menutupi aurah sebagai syarat untuk sah sembahyang, menutupi warna aurah. Macam mana pakaian boleh memberi bekas pada menutupi aurah? Walahal rukun iman yang ke-6 semua yang berlaku termasuk tertutupnya aurah adalah qada dan qadar Allah. Itu pegangan kita tetap dah. Dan kita pekoh pakaian yang menutupi aurah. Tu isnad majazi je tu.
sesuatu yang tajam, yang boleh menghilangkan lemuk-lemuk di kulit bangkai. Kalau zaman dulu tahi burung merpati. Zaman sekarang asid lah zaman sekarang. Zaman dulu dan kita tahi burung merpati. Mana tahi burung merpati hok agak tu. Hok agak tajam. Tahi ayam, tahi lembu. Tak lembu kan karat kereta orang kan. Jadi tahi burung merpati yang boleh menghilangkan lemuk-lemuk di kulit bangkai, samuk dia panggil. Bila kita samuk ni kulit bangkai dengan tahi burung merpati, hilang dia punya lemuk-lemuk. Mana bila dia kering basah tidak akan jadi busung, maka sucilah kulit burung, sucilah kulit bangkai itu. Adakah tahi burung merpati yang boleh menghilangkan lemuk di kulit bangkai? Bukan. Kalau sekarang ni adakah asid yang boleh menghilangkan lemuk di kulit bangkai? Perbuatan Allah Ta'ala belaka. Lepas tu tahi burung merpati, dia panggil isnad majazi. Sandar pada asbab zuhri tu. Sebab tu saya ulang-ulang sangat tu. Pengajaran yang menyatakan sandar pada asbab letak ukur kapi tu memang mana sesak sangat, karuk sangat, bukan sikit-sikit tu. Bukan sikit-sikit sesak seumpama tu. Sandar kepada asbab habis. Sandar kepada obat, makan obat hilang penipala kapi kamu berpegang obat, itu isnad majazi. Cocok sejarum boleh berjalan sendiri, kapi mu berpegang obat hok cocok dengan jarum tu yang boleh jalan sendiri. Itu isnad majazi. Jadi cakapan harian kita memang sandar kepada asbab zuhri. Mana cakapan harian kita ni kalau kita kata macam tak ada Tuhan lah. Macam tak ada Tuhan lah. Bukan tak ada Tuhan, tak ada perbuatan Tuhan. Seolah tak ada perbuatan Tuhan. Kenyang kerana nasi, hilang dahaga kerana air, sejuk kerana hujan, kerana kipas. Jadi tak ada Tuhan. Bubuh air kerana sesuatu. Jadi mana tak ada perbuatan Tuhan. Itu hanya sandar kepada asbab zuhri. Pegangan tak kosek dah. Orang Islam yang beriman berpegang semua yang berlaku perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan makhluk tak bekas sama sekali. Orang kita pekoh tu tak ada makhluk tak bekas. Yang berlaku ke semua tu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sandar kepada makhluk, sandar pada asbab zuhri, dipanggil sandar. Isnad tu sandar. Majazi tu kata majazi tu mana apa, pinjam ke sementara ke, wallahu alam lah. Satunya hakiki sebenar-benar, satunya majazi, letak sementara. Saya ngaji tak ada terjemahan majazi tu, pergi faham lah. Hakiki sebenar-benar, majazi tu letak saja-saja. Kan? Letak sementara. Kenapa majazi? Dia tak terjemah. Hakiki pun tak terjemah. Hakiki tu bahasa Arab, tapi sebut hakiki kita nampak lalu dah. Sebenar-benar hakiki. Majazi bahasa Arab juga. Majazi bukan sungguh ni. Letak pada asbab zuhri je. Sungguhnya hakiki perbuatan Allah Ta'ala lah. Gitulah. Cuma majazi ni saya sebut sebagai letak saja-saja, letak sementara, bukan sungguh. Sungguh hakiki di pegangan kita, hak Tuhan belaka. Badan ni tu peringat semua tu. Peringat sebab apa? Sebab Allah lah. Lama sangat duk jumpa dengan orang salah pengajian, orang cakap mu ni tak ada Tuhan, mu ni kapi, mu ni kapi, lalu dah dia bubuh. Tu pun orang noh lagi tu. Panggil isnad majazi. Makna di sini pun samalah, kudrah mengadakan, iradah menentukan, isnad majazi. Jadi kudrah mengadakan, senang kita sebut gitulah. Kudrah mengadakan muwafaqah
iradah Allah. Apa yang iradah kehendak pada azal. Jadi kalau kita sebut Allah yang bersifat kudrah, yang mengadakan, sebagaimana Allah yang bersifat dengan iradah menentukan. Oh, jadi banyak masa kita gunakan. Nak pendek dah kitab pun kudrah yang menghasilkan, mengada meniada, kita ikut kitab ah. Mana hak kudrah mengadakan muwafaqah iradah. Hak iradah ni pula menentukan mungkin lah. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mustahil, tak berkait dengan kudrah dan iradah. Iradah menentu ni lah setengah barang yang harus bagi setengah je, bukan sekalian. Dia ayat kita akan keluar dua ayat. Satunya iradah menentukan akan setengah, satunya iradah menentukan sekalian mungkin. Kena faham situ. Dua tu. Kitab kita ni iradah menentukan dengan setengah barang yang harus baginya. Terkadang kita akan jumpa dalam kitabnya iradah menentukan akan sekalian mungkin. Ini setengah perkara yang harus. Dia hak menentukan sungguh setengah lah, bukan sekalian mungkin, bukan sekalian perkara harus. Contoh sekarang, Allah menentukan pada azal kita duduk, itu perkara yang harus. Allah tidak menentukan sekarang kita berdiri. Mana setengah tu? Kalau Allah menentukan sekalian, saat sekarang Allah menentukan kita duduk, saat sekarang Allah menentukan kita berdiri. Tu mustahil gitu. Saat sekarang Allah menentukan kita diam, saat yang sama Allah menentukan kita gerak. Tu baru sekalian sungguh. Tak. Allah menentukan duduk, tidak berdiri. Allah menentukan diam, tidak gerak. Itu setengah. Kalau sekalian, duduk pun harus, berdiri pun harus, diam pun harus, gerak pun harus. Allah menentukan sekalian. Jadi di masa yang sama kita duduk dan berdiri, di masa yang sama kita diam dan gerak. Tu mustahil. Itu dia panggil mungkin yang mutaqabilah, mungkin yang berlawanan, tak akan berhimpun pada satu masa. Kalau duduk tidak berdiri nah. Kalau diam tidak gerak nah. Dan Allah menentukan sekalian, sekalian kena sekaligus, semua sekali di masa yang sama. Mustahil gitu. Allah menentukan setengah. Pada setengah Allah menentukan duduk, Allah tidak menentukan berdiri. Allah menentukan diam, Allah tidak menentukan gerak. Gitu setengah. Apa berlaku di kita ni setengah lah ni. Contohnya Allah menentukan kita lelaki, tidak perempuan. Lelaki harus, perempuan harus. Allah menentukan sekalian, tidak. Allah menentukan pada azal lelaki, Allah tidak menentukan perempuan. Allah menentukan pada azal perempuan, Allah tidak menentukan lelaki. Itu setengah dia panggil. Ada ni. Dan kalau kita kata menentukan sekalian, tu bicara lain pula. Hak menentukan sungguh setengah. Dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Iradah menentukan sedia kala setengah. Menentukan sekalian, tu bukan ta'alluq sungguh tu. Itu ta'alluq suruhi qadim dipanggil. Sekarang Allah menentukan kita duduk. Pada azal Allah boleh tak menentukan kita berdiri? Boleh je, tapi Allah tidak menentukanlah. Boleh sahaja. Allah menentukan kita diam sekarang. Pada azal Allah boleh tak menentukan kita gerak saat yang sama? Boleh. Suluhi qadim dia panggil. Allah menentukan kita lelaki, kita dilahirkan lelaki. Allah boleh tak pada azal nak menentukan kita jadi puan? Boleh, bukan harus je lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau kata Allah menentukan sekalian perkara yang mungkin, sekalian perkara suluhi qadim. Mana Allah boleh menentukan segala-gala. Tetapi Allah menentukan sungguh-sungguh adalah setengah lah. Dia gitu je. Allah menentukan kita hidup
Saat sekarang Allah boleh menentukan kita mati pada azal lah. Allah pada azal Allah boleh menentukan kita mati bila-bila masa. Tapi yang Allah menentukan pada azal masa yang tertentu, masa yang tetap dah, tidak awal dan tidak lambat. Itu setengah belaka tu. Tapi Allah nak menentukan kita mati sekarang. Allah boleh menentukan pada azal kita mati bila-bila masa. Barang milik dia belaka kan. Allah nak menentukan mati bila-bila masa. Allah boleh menentukan mati saat mana sekalipun. Itu suluhi koding. Tapi hak tanjiji koding Allah menentu sungguh hak qadanya, waktu yang memang tetap dah. Tak cepat tak lambat. Allah boleh menentukan kita mati di mana-mana tempat. Allah boleh menentukan mati apa-apa sebab. Sebab apa? Barang milik Allah. Allah nak menentukan mati di mana-mana. Allah boleh menentukan. Allah nak menentukan mati sebab mana-mana pun Allah boleh menentukan. Tapi hak Allah menentukan sungguh-sungguhnya setengah je lah. Allah menentukan mati pada satu tempat, tidak di tempat yang lain. Ada ni? Tidak di tempat yang lain. Tapi Allah boleh tak nak menentukan mati di tempat yang lain? Perkara haru, boleh lah. Tapi boleh je lah, suluhi dia panggil. Allah menentukan pada azal mati kerana satu-satu sebab. Allah boleh tak nak menentukan mati sebab lain? Boleh, barang milik dia. Tapi boleh je lah. Tapi yang Allah menentukan sungguh, masa tu lah, tempat tu lah, sebab tu lah, tak berubah dah. Tu setengah dia panggil. Ni hak setengah ni. Hak ni hak qada sungguh ni. Tanjiji qadim bagi iradah setengah. Kita sebenarnya antara dua tu, menentu setengah, menentu sekalian mungkin tu, memanglah kita ni tak kadang-kadang tukar sikit. Tapi pegangan kita tetap dah. Dan Allah menentukan begitu sampai masa berlaku Allah yang buat kudrah. Begitulah Allah buat sebagaimana apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal. Tapi kehendak Allah boleh kehendak belaka. Memang boleh kehendak belaka. Boleh kehendak belaka. Allah nak kehendak kita pagi ni ada mana-mana tempat, boleh Allah kehendak. Kehendak ada di masjid ke, kehendak ada di rumah ke, boleh belaka. Itu perkara haru belaka tu. Ada di masjid pagi ni perkara haru. Ada di rumah saah ni lah perkara haru. Tapi Allah menentukan pada azal saah ni berada di masjid, tidak di rumah. Berada di masjid, tidak di rumah, tidak di mana-mana tempat, tu dipanggil menentukan setengah barang yang haru baginya, bagi mumkinun. Itu maksud dia. Memang kita berpegang gitu. Allah boleh menentukan sekalian perkara yang harus. Boleh. Suluhi qadim. Boleh pada sedia kala Allah nak menentukan apa-apa perkara yang harus. Tapi Allah menentukan sungguh waktu tanjizi qadim itu qada rukun nikmat keenam, menentu akan setengah barang yang harus baginya, bagi mumkinun. Menentukan setengah sahaja, bukan sekalian. Tadilah menentukan duduk, tidak berdiri, menentukan diam, tidak gerak di satu masa. Itu panggil menentu setengah. Kemudian nanti kita bangun, di saat kita bangun Allah tidak menentukan duduk. Kita bangun, kita pun berjalan, bergerak. Jadi di saat yang sama Allah menentukan kita bergerak, Allah tidak menentukan kita diam. Tapi Allah boleh menentukan sekalian perkara yang harus. Boleh tusuluhi qadim. Setengah mungkin itu tanjizi qadim. Itu bicara qada sungguh. Itu je lah. Memang pegangan kita gitu. Allah menentukan saat ni kita berada di masjid ni. Pada azal Allah boleh tak menentukan kita berada di tempat lain? Kenapa tidak boleh? Perkara harus belaka kan? Boleh je lah. Tapi Allah tidak menentukan. Allah menentukan setengah daripada perkara yang harus.
Allah menentukan berada di satu tempat, maka Allah tidak menentukan berada di tempat yang lain. Gitu je. Dia panggil menentu setengah barang yang harus baginya bagi mungkin. Ada makna tertentu. Tertentu kalau kita gak menentulah. Dan makna tertentu apa maknanya? Merojehkan, makna menguatkan setengah yang harus atasnya atas mungkin, atas setengah yang lain. Oh, ya tak makna gitu. Makna merojehkan dipanggil, mengkuatkan. Tapi makna menentukan sungguh lah ni. Makna sekarang ni Allah menentukan kita duduk. Makna mengkuatkan duduk tu atas setengah yang lain. Tidak berdirilah. Itu makna merojehkan, makna mengkuatkan. Sebab kalau kata berdiri pun perkara harus je. Dah. Iradah menentukan, iradah mengkuatkan kita saat sekarang akan duduk. Dan duduk tu adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, muafakah iradah Allah tu. Kalau kita bicara sifat yang ketujuh terdahulu. Dan bermula yang harus atas sesuatu itu. Mana yang harus ni? Iaitu mumkinat. Mumkinat itulah perkara yang harus ada, harus tiada. Iaitu yang harus ni wujud, ada, dan adam tak ada, harus belaka lah tu. Ada pun harus, adam tak ada pun harus. Jadi Allah nak menentukan ada, harus. Allah nak menentukan tak ada, harus. Tapi ada dan tak ada pada satu masa tu mustahil, di masa yang lain lah. Dan maqadir ni segala sakatan-sakatan. Maqadir ni segala qada, panjang ke pendek ke, gitulah. Itu perkara harus. Allah nak menentukan panjang, Allah nak menentukan pendek, Allah nak menentukan besar, Allah nak menentukan yang kecil. Ni perkara mungkin, ni contoh belaka ni. Maqadir ni segala kadar-kadar seperti panjang dan pendek. Dan sifat. Sifat ni sifat makhluk lah. Sifat putih, sifat merah, kuning, tu. Tu perkara mungkin yang belaka tu. Allah nak menentukan daun kayu tu hijau, gitu. Sampai masa kudrah yang menghijaukan. Zahirnya kerana cahaya matahari yang menghijaukan, tu zahir je. Daun kayu jadi hijau, matahari. Tak kena matahari jadi kuning. Sebab apa? Tak cukup cahaya matahari. Jadi hijau, Allah menentukan pada azal. Jadi kuning, Allah menentukan pada azal. Menghijaukan, mengkuningkan, itu perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dan sekalian zaman, dan sekalian tempat, sekalian masa, dan sekalian tempat, itu perkara yang harus belaka lah tu. Masa mana kita nak gerak diam, masa mana kita nak bangun duduk, masa mana kita hidup, masa mana kita mati, dan sekalian tempat. Di tempat mana kita gerak, di tempat mana kita diam, itu semua adalah perkara yang harus. Dan sekalian panca indera, dan sekalian panca indera. Panca indera ni hak, panca indera hak ada di kita tu lah. Panca indera yang 5 tu. Panca indera dipanggil al-hawasul khamsah tu. Panca indera bau, panca indera ni panca indera bau, panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, panca indera rasa, panca indera sentuh. Al-hawasul khamsah dipanggil.
panca indera yang 5. Jadi semua yang berlaku tu Allah yang menentukan. Maknanya boleh bau satu-satu bau, wangi ke busuk ke, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekalian panca indera tu. Penglihatan kita itu semua perkara mungkinun yang datang daripada kehendak Allah. Allah menghendaki sekarang kita nampak terang je. Zahirnya kerana mata kita comel, cahaya lampu terang. Tapi yang menjadikan nampak tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekarang ni panca indera pendengaran kita comel, nyata je. Allah yang menentukan pada azal. Sekarang ni kita boleh dengar molek, tapi yang jadi dengar tu tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita makan, rasa manis, rasa masing, Allah yang menentukan pada azal. Kita akan rasa manis, kita akan rasa masing ketika kita makan tu. Tapi yang menjadikan kita rasa manis masing, itu perbuatan Allah. Ada ni, kita sentuh satu-satu benda, maka kita dapat rasalah benda tu licin ke, kasar ke, panas ke, sejuk ke. Tapi yang menjadikan kita rasa licin ke, kasar ke, panas ke, sejuk, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin itu harus, dia mungkin itu harus tu mungkin lah. Harus atas wujud, atas ada, dan adab tak ada, harus lah. Ada pun harus, tak ada pun harus. Tapi Allah menentukan ada, Allah tidak menentukan tak ada. Allah menentukan tak ada, Allah tidak menentukan ada. Maka menentu akan dia. Sini. Maka menentu akan dia oleh iradah ni, menentu akan mungkinun dengan wujud tiada Adam. Dengan wujud tiada Adam, tidak menentukan Adam, tidak menentukan tak ada. Menentu tu bagaimana? Meri bekah iradah. Meri bekah iradah itu khija'am iradah. Jadi menentukan ada, tidak menentukan tak ada saat sekarang. Bagaimana tu? Meri bekah iradah. Meri bekah iradah tadi khabar dia, ialah membekah oleh iradah. Meri bekah iradah ni, iradah menentukan. Meri bekah sungguhnya kudrah. Wi jadi ada kudrah, wi jadi tak ada kudrah. Tu bekah sungguh. Ni bekah iradah ni menentukan ada iradah, menentukan tiada iradah. Di sini. Dan mengadakan itu, iaitu bekah kudrah padanya pada mungkin. Jadi yang dia kata iradah bekah juga. Jadi menentukan ada itu iradah lah yang menentukan. Mengadakan kudrah lah yang buat. Kalau iradah menentukan tiada, maka meniadakan itu bekah oleh kudrah lah padanya pada mungkin tu. Gitu je kita ni maksud kita. Cuma ayat kita, ayat lama dia gitulah. Kadang-kadang bunyi macam payah sikit ayat dia. Ayat bunyi payah, tapi tak payah. Dia ayat kitab lama, bahasa lama. Kitab Bidayatul Hidayah ni kitab tauhid sifat 20 yang ada di pasaran, yang tertua sekali ada di pasaran. Kitab Bidayatul Hidayah ni kitab yang tertua yang ada di pasaran. Kitab Jawi ni banyak, tapi kadang-kadang ulama-ulama terdahulu dengan tulisan tangan terkadang tidak sempat dicetak. Contohnya, bila tidak dicetak, dia jadi tak ada lah. Memanglah peringkat permulaan mengaji kitab ni, dia tulis tangan je. Kitab guru pun tulis tangan, kitab anak murid pun tulis tangan. Tapi tulis tangan orang dulu-dulu comel sangatlah tulisan tangan dia.
Kalau tu tengok tulisan tangan zaman-zaman dulu macam ni, macam pakai tarik dah. Sebab apa? Kalau tarik kan tulisan sama kan. Dia tulis tu memang sama tulisan dia. Kita ni tulis kadang-kadang tegak, kadang-kadang sengit, kadang-kadang tak tentu. Tapi orang dulu punya tulisan tangan, memang macam tarik dah. Ini tulisan tangan orang dulu. Jadi kalau tulisan tangan tidak sempat dicetakkan, maka kitab tu akan habis takat tu lah. Jadi kitab yang ada di pasaran yang tertua yang kita pakai sekarang ni kok, kitab Bidayatul Hidayah lah. 1170 Hijri, 1756 Masihi. 1756. Sekarang ni 2022. Berapa? 200 tahun lebih lah tau. Dekat-dekat dah apalah 300 tahun. Mana 30 tahun lagi cukup lah 300 tahun. Mana 200 tahun lebih Adapun kalau kitab Faridatul Faraid itu 13 1 tahun lebih barunya. Ni 1170. 1170 ni maknanya dekat-dekat 200 tahun lah tau. Okey, macam mana kita ni 1170. Jadi 200 tahun lebih lah 200 tahun lebih. Kalau 13 1 tahun lebih. Itu Faridah. Faridah 13. Kalau Musalli 1259 Syekh Daud. Sebab Syekh Daud ni anak murid kepada tuan kita ni, anak murid kepada Syekh Muhammad Zain ni. Syekh Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi Munyatul Musalli itu jadi kemudianlah sebab dia anak murid. Dia anak murid. Macam ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sama juga. Tu pun anak murid belaka tu. Atau anak murid belaka tu. Kitab Hidayatus Salikin tu. Dia Hidayatus Salikin ni 1192. Mana 20 tahun lebih selepas daripada kitab Bidayatul Hidayah. Sebab dia anak murid. Anak murid kepada Syekh Muhammad Zain, tuan kitab Bidayatul Hidayah. Tuan kitab Bidayatul Hidayah. Ni kadang-kadang Bidayatul Hidayah ni orang tukar dengan Bidayatul Hidayah hak karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tu kita Arab Imam Ghazali tu Bidayatul Hidayah. Ni Bidayatul Hidayah kitab Jawi Tauhid Sifat 20. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali tu kitab Arab. Jadi waktu kos situ. Jadi kitab ni kitab Jawi Tauhid pada hak paling tua lah kita kata. Indonesia pula. Bahasa dia bahasa lama lah sikit. Bunyi tu macam payah lah, tapi maksud dia mudah je. Dia ngaji kitab lama ni sedap dia di situlah. Bahasa kitab dia payah, mencabar. Lepas tu kalau kita mengaji kitab-kitab lama ni, apabila kita dengar mana-mana tempat dia baca buku-buku baru, kita dengar tu jadi macam tu sikit lah. Jadi macam bunyi macam sok kabur je. Bunyi dah baca gitu. Kita biasa mengaji hak jenis ayat kitab kena mikir sikit. Jadi asyik lah dengar dia. Tapi kalau orang hak emoh rendah, dia nak hak jenis bahasa mudah macam buku-buku baru lah. Tu jadi macam baca sok kabur. Hak baca pula baca sterik je. Ni kok kena satu. Tapi ayat tu nampak macam payah. Jadi yang menentukan ada, tidak menentukan tak ada tu bahagian iradah. Meniadakan hal tu bekas kudrah padanya. Kudrah yang mengadakan. Ni kata isnad majazi banyak ni. Berbekas oleh kudrah pada mengadakan. Walaha pada mengadakan tu Allah Ta'ala Tuhan yang mengadakan. Dekat sini kudrah yang mengadakan.
kudrah yang mengadakan. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Sebab Allah Ta'ala ni buat apa yang Allah Ta'ala kehendak. Fa'alul lima yuri itulah ayat sebaca semua tu. Ayat yang lain pula Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yuri. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak. Melakukan tu qadar bahagian kudrah. Barang yang Allah kehendak qada bahagian iradah. Dia gitu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Kun tu bahagian kudrah, mengadakan. Innama amruhu idza arada tu bahagian iradah, menentukan. Jadi apa yang Tuhan qadarkan adalah sebagaimana apa yang Tuhan qadakan. Sama ada perkara yang Allah lakukan perkara baik ke jahat ke, baik jahat tu datang daripada qada kehendak Allah pada azal. Hak Mu'tazilahnya Allah yang mengadakan perkara jahat, tapi Allah tidak mengqadakan perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Itu Mu'tazilah. Kita dak. Apa yang ada memanglah keesaan pada perbuatan. Hanya perbuatan Allah yang mengadakan. Tapi Allah mengada ni baik ke jahat, barang yang Allah kehendak. Mu'tazilah tidak. Perkara baik Allah ni Allah adakan, hak Allah qadakan. Perkara jahat Allah mengadakan juga, tapi Allah tidak qadakan. Itu Mu'tazilah. Ada ni. Hak kita bicara hak Mu'tazilah, hak berkaitan dengan perkara jahat tidak diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak timbul sekarang ni, hak tu saya sebut semua lebih sesak laginya, baik ke jahat tak ada qada dan qadar. Qada qadar, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan seseorang, lelaki ke perempuan, qada qadar. Di mana tempat dilahirkan, qada qadar. Bangsa mana, ibu mana, qada qadar. Matinya bila, bagaimana matinya, mana tempat, qada dan qadar. Dalam kehidupan kita ni puluh-puluh tahun ni, Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui. Baik ke jahat Allah tidak mengqadakan. Allah mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tidak ada qada dan qadar di situ. Berhasil perkara yang kita lakukan dengan keizinan Allah. Apa nak keizinan Allah? Allah tidak sekat, Allah tidak halang, Allah membiarkan. Jadi gitu. Hak timbul sekarang. Itu kena cermat lah tu. Yang sebenarnya mereka tak terima perkara jahat tu qada Allah. Situ sebenarnya. Tapi dijerakit, dia melarat sampai ke perkara baik pun tidak qada Allah. Sebab kalau baik jahat qada Allah, jadi terikatlah kitanya. Terikat tidak diterima. Sebab kalau perkara jahat yang berlaku tu terikat dengan qada dan qadar, persoalannya siapa yang akan dihukum? Kita yang dihukum. Kita tak ada apa-apa. Perkara jahat berlaku qada qadar, tapi kita yang dihukum. Tak aci gitulah. Naya kalau gitu, zalim Tuhan kalau gitu. Dia ada terima situ. Jadi dia pakai hak akal Mu'tazilah. Jadi kita bebas nak pergi ke masjid boleh, nak pergi tempat joget boleh. Kita tidak terikat. Kita memang sebut gitu juga, kita bebas memilih. Kita tidak terikat nak ke mana-mana. Itu hanya pada zahir. Betul? Adakah kita bebas memilih ataupun terikat dengan qada dan qadar? Kita bebas memilih pada zahir, tetapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah qada dan qadar. Itu jawapan dia. Kita bebas memilih pada zahir, tapi apa yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Hak puak terpesa ni dak.
Kita bebas memilih mutlak, tak ada qada qadar. Allah hanya mengetahui. Hak qada qadar tu, hak memperjalankan planet tu, matahari apa tu, tu qada qadar belaka tu. Dia gitu je. Hak ni hak timbul sekarang. Jadi hak Mu'tazilah sesat tu, perkara jahat bukan datang dari qada Allah, kena hak sekarang ni lebih sesat daripada Mu'tazilah hak asal lagi. Bisa daripada Mu'tazilah hak asal. Maknanya ada perkara yang tidak berkait dengan pilihan dan perbuatan kita, ada yang pilihan dan perbuatan kita sebebas-bebasnya. Sebab tu kita akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Buat baik, alhamdulillah, kita akan dapat balasan baik. Buat buruk ke, kamu yang memilih, bukan Allah yang menentukan. Allah hanya mengetahui yang ini. Ini memang ada dalam rakaman daripada orang-orang yang memang menjadi ikutan orang ramai. Ini kena beringatlah. Jadi lari daripada hak rukun iman ke-6. Sekiranya yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, kesemuanya datang daripada qada dan qadar, kehendak Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicara sekarang, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, muafakah dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Allah qadarkan, Allah lakukan sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Bermula makna ta'alluq itu, ta'alluq kudrah, mengada meniada, ta'alluq iradah, menentu menetapkan. Dan makna ta'alluq itu iaitu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya pada zat. Ayat pun sama juga, jadi macam payah je. Ta'alluq ni yang pertama, sifat ni berada di zat. Kemudian apakah fungsi sifat? Itu ta'alluq. Fungsi sifat kudrah mengada meniada lah. Apakah fungsi sifat iradah? Menentu menetapkan. Apakah fungsi sifat ilmu? Itu ta'alluq, mengetahui. Apakah fungsi sifat samak basar? Fungsi dia mendengar dan melihat. Apakah ta'alluq sifat hayah? Menghidupkan. Hayah tak ada ta'alluq. Menghidupkan itu ta'alluq sifat kudrah. Hayat tak ada ta'alluq, tak ada fungsi. Menghidupkanlah. Menghidupkan tu ta'alluq fungsi sifat kudrah. Hayat tak ada ta'alluq. Pada ni. Bagi apa? Ta'alluq ni bagi khija'an lah kita panggil. Kalau hak belah tani disebut tagang. Kita tagang ni kita tak faham tagang. Fungsi khija'an. Jadi sifat ma'ani yang 7, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam, ada ta'alluq. Malaikat sifat hayah. Jadi 6 je lah ada ta'alluq. Hayah dia ada ta'alluq. Menghidupkan akan manusia, itu ta'alluq kudrah. Itu nak datangkan makna ta'alluq. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.